Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada kali ini kita akan bincangkan subtopik bagi bab 5 iaitu gabungan transformasi, dan seterusnya untuk standard pembelajaran kita pada kali ini adalah memerihalkan gabungan transformasi. Bagaimanakah untuk memerihalkan suatu transformasi? Untuk memerihalkan suatu transformasi, kita perlulah mengenal pasti ciri-ciri imej yang terbentuk berdasarkan objek. Ya, kita buat perbandingan di antara imej dan juga objek. Jadi kekunci untuk memerihalkan suatu transformasi yang kita lihat pada rajah ini adalah penting, supaya kita tahu langkah-langkah untuk memerihalkan suatu transformasi ataupun kita mengenal pasti apakah transformasi yang terlibat yang boleh menghasilkan imej yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Yang pertama sekali, andai kata objek kita berbentuk segitiga, yang mana bucu A menghala ke atas, B dengan C di bawah. Jadi yang pertama sekali kita bezakan daripada segi kekongruenan. Jadi imej yang kongruen bermaksud saiz dan juga bentuknya adalah sama, sama dengan objek. Jadi kalau imej berkenaan kongruen, jadi di sini kita boleh jangkakan transformasi yang terlibat mungkin translasi, mungkin juga pantulan atau putaran. Manakala imej yang bukan kongruen bermaksud saiznya telah berbeza. Saiz berbeza di antara imej dan juga objek. Jadi kalau imej bukan kongruen ni, kita boleh pisahkan ataupun kita boleh asingkan awal-awal, iaitu imej ini menunjukkan ciri pembesaran. Ini adalah pembesaran. Seterusnya, untuk mengasingkan atau mengenal pasti manakah ciri-ciri bagi translasi, pantulan ataupun putaran, kita boleh lihat daripada segi orientasi. Orientasi bermaksud kedudukan bucu ataupun titik di antara imej dan juga objek. Yang mana kalau imej mempunyai orientasi bentuk yang sama, sebagai contoh segitiga yang dilukis yang pertama ini, kalau kita bandingkan dengan objek, kedudukannya adalah sama. A menghala ke atas, B dan C di bawah sini. Begitu juga segitiga yang kedua ini. Walaupun titik ataupun kedudukan A, B, C titik ni telah berubah, tapi kita boleh kata dia masih lagi dalam orientasi yang sama, iaitu dia kita katakan dia berubah secara mengikut arah jam. Mengikut arah jam. Tetapi kalau orientasi bentuk dia tersongsang, seperti rajah atau segitiga yang di bawah ini, jadi kita lihat B ini, bucu B ini telah bertukar arah ataupun tersongsang. Jadi yang orientasi bentuk tersongsang, kita boleh kata transformasi yang terlibat adalah pantulan. Manakala bagi orientasi bentuk yang sama,
Okey, terdapat dua kemungkinan sama ada translasi ataupun putaran. Jadi untuk membezakan di antara translasi ataupun putaran, kita perlu lihat daripada segi jarak. Jarak bucu ataupun titik objek kepada titik image. Andai kata jarak di antara setiap titik sepadan adalah sama, jadi ini menunjukkan transformasi telah berlaku ke atas objek. Manakala sekiranya jarak di antara setiap titik yang sepadan adalah berbeza, ini menunjukkan putaran. Kita lihat pada ciri-ciri antara image dan juga objek. Untuk kita lebih memahami sifat image yang terbentuk oleh sesuatu transformasi. Sebagai contoh yang pertama, untuk membezakan image yang kongruent dan bukan kongruent. Jadi yang pertama, rajah di sebelah kiri. Jadi kita dapati ini adalah contoh image yang kongruent, iaitu image yang mempunyai saiz bentuk, saiz dan bentuk yang sama. Sebaliknya, pada rajah di sebelah kanan, ini adalah contoh image yang bukan kongruent. Jadi kalau terdapat perbezaan saiz di antara image dan juga objek, sama ada image lebih besar atau image lebih kecil daripada objek, jadi ini menunjukkan image sifat bukan kongruent. Jadi ini adalah untuk penjelmaan ataupun transformasi pembesaran. Manakala image yang kongruent, kita boleh jangkakan tiga transformasi, sama ada translasi, putaran ataupun pantulan. Seterusnya kita nak membezakan ciri-ciri image di antara orientasi dan juga kedudukan. Orientasi ataupun kita kata kedudukan bucu di antara objek dan juga image. Jadi orientasi yang mempunyai bentuk yang sama adalah seperti contoh rajah di sebelah kiri. Ada dua keadaan, image yang kita kata mempunyai orientasi yang sama. Iaitu yang pertama, yang di atas ini, kita dapati kedudukan bucu-bucu bagi objek image ini adalah sama seperti objek. Manakala image yang kedua, di bawah ini, walaupun dia punya kedudukan bucu image berbeza daripada objek, tetapi dia masih lagi dikatakan dalam orientasi yang sama kerana memandangkan bucunya, kita boleh kata dia berada dalam arah putaran jam, seperti ini, putaran jam. Manakala di sebelah kanan, ini menunjukkan orientasi yang kita kata berbeza ataupun songsang daripada objek. Ada dua image di sini, image yang berada di atas, nampak kita katakan bucu objek yang ini telah pergi ke bawah. Manakala untuk image yang kedua, bucu yang ini telah berpindah ke sebelah kiri. Jadi orientasi kalau berbentuk songsang ini adalah sifat-sifat yang menunjukkan terdapatnya transformasi pantulan. Manakala bagi orientasi bentuk yang sama, kalau image yang pertama ini kita boleh kata sebagai translasi, dan yang kedua kita boleh kata ini adalah putaran. Jadi untuk membezakan antara translasi dan putaran, kita perlu
menyelidiki, ya, memerhatikan dengan lebih terperinci seperti rajah ini, ya. Apa beza antara translasi dan juga putaran. Jadi rajah yang di sebelah kiri, kita dapati jarak setiap titik yang sepadan adalah sama. Jaraknya adalah sama. Sama panjang garis yang menyambungkan di antara bucu objek kepada image. Okey. Yang ini adalah menunjukkan translasi. Ya. Sifat ini adalah kita kata yang terakhirlah. Okey, yang tamat untuk menentukan translasi. Manakala di sebelah kanan kita dapati objek dan juga image, ya, perbandingan antara bucu. Kalau kita sambungkan bucu objek dengan bucu image titik yang sepadan, kita dapati jaraknya adalah berbeza, tidak sama panjang, ya, antara pasangan bucu yang pertama, yang atas dengan yang kedua ini, ya, jaraknya adalah berbeza. Okey, jadi sifat ini adalah menunjukkan berlakunya transformasi putaran.